Cuba kita tengok soalan ni. Dapat sahaja soalan 5, soalan elektrolisis yang berbentuk macam ni. Okey, kamu kena analisis dahulu gambar rajah. Okey, baca soalan utama dia. Okey, kemudian analisis gambar rajah. Jangan tengok lagi soalan-soalan kat bawah tu. Nanti kamu akan rasa susah, lepas tu rasa stuck. Sebab analisis jawab soalan, analisis jawab soalan, jadi dia akan stuck kamu. Jadi analisis dulu gambar rajah. Okey, tentukan di mana bateri dia. Okey, so di sini adalah baterinya. Sebab apa cikgu cakap bateri, elektrod dia berbeza. Kemudian dekat sini pun elektrod dia berbeza, tapi dia ada sudu. Jadi kalau dalam elektrolisis, ini adalah aplikasi penyaduran. Okey, jadi first kali kena tentukan terminal bagi bateri tersebut. Okay, kalau soalan yang menggunakan simbol bateri senang sebab kita dah nampak dia punya terminal positif dan negatif di mana. Tapi kalau gambar macam ni, kamu kena tentukan daripada siri elektrokimia ataupun siri kereaktifan logam. Okay, kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah serta perempuan hak kira alim. Okey, ini tulis kat tepi. Okey, kemudian kita ada zinc. Kemudian satu lagi elektrod Q, kita ada copper. Okey, untuk reactivity series ataupun untuk reactivity series, anode dekat atas, bawah dia adalah cathode. Senang je nak ingat A to C. Jadi anode adalah terminal negatif, cathode adalah terminal positif. Ini untuk sel kimia, untuk bateri lah. Jadi zinc duduk atas, dia adalah anode lah. Zinc adalah anode, iaitu terminal negatif. Tulis dia punya terminal. Kemudian Q adalah cathode lah, terminal positif. Satu benda lagi yang perlu kamu tahu adalah elektron. Pergerakan elektron dia bergerak daripada anode to cathode. Ini kena hafal. Pergerakan elektron anode to cathode. Jadi kita dah tahu kat sini adalah anode, jadi elektron dia akan bergerak ke sana. So dia akan masuk pada sudu ni. Dia akan terkumpul kat sini lah banyak elektron. Okey, jadi confirm lah kat sini adalah cathode. Bila kat sini cathode, confirm lah kat sini adalah anode. Jadi anode, elektron akan bergerak ke sana. Dia akan masuk kat sini. Tak cantik pula. So kita dah ada terminal setiap elektrod. Barulah kita tengok apa yang berlaku dalam sel elektrolisis, iaitu dalam biker B ni. Jadi kalau kamu tengok kat sini, konsep penyaduran. Kemudian elektrod R yang digunakan adalah kuprum. Kemudian elektrolit yang digunakan adalah kuprum juga. Ada unsur atom kuprum, ion kuprum. Kemudian elektrodnya adalah berbeza. Elektrod R kuprum. Kemudian sudu ni adalah besi, iron spoon, sudu besi. Jadi jenis elektrod dia berbeza. Bermakna kat sini faktor elektrod dia akan mempengaruhi. Bila faktor elektrod dipengaruhi, confirm anode akan berlaku. Cikgu terang pada notepad ni kat bawah ni. Confirm bahagian anode tu akan berlaku ionization, yang mana atom bagi elektrod R tu atom copper. Dia akan ionize, dia akan terion, akan jadi Cu2+ lah.
Okey, nak jadi Cu2 plus mesti dia kena derma 2 elektron. Okey, ini yang berlaku di elektrod R, yang mana awak akan nampak nanti elektrod tu akan menipis. Okey, jadi dalam elektrolit akan ada ion Cu2 plus lah. Okey, untuk faktor elektrod, syarat dia wajib elektrolit, logam dalam elektrolit tu wajib sama dengan logam pada anode. Kalau tak sama, dia tak akan berlaku faktor elektrod tu. Okey, so di BKB, kita ada ion apa? Okey, kita ada ion positif dengan ion negatif. Okey, ion positif di BKB, kita ada cuprum 2 plus, kita ada H plus. H plus ni datang daripada air. Okey, yang negatif kita ada, cuba tengoklah elektrolit dia adalah sulfate. Jadi SO4 2 minus dan OH minus. Ini ion-ion yang wujud dalam elektrolit BKB. Okey, so ion positif dia akan bergerak ke terminal negatif. Ion negatif dia akan bergerak ke terminal positif. Okey, so ion terminal negatif. Okey, terminal negatif adalah kat mana? Kat sini cikgu tak tulis terminal dia. Okey, so untuk sel elektrolisis, terminal negatif adalah katot. Dia tak sama dengan sel kimia. Okey, sel kimia ataupun bateri kat sini. Okey, bahagian ni. Okey, katot positif. Okey, untuk sel elektrolisis, katot dia negatif, anode dia mesti positif lah. Dia terbalik. Samalah konsep. Kalau ada simbol bateri ni, sama je. Sama sangat. Cuma awak tak nampak kalau dia lukis. Bateri tu kalau dia lukis mungkin awak tak nampak. Okey, so awak dah nampak yang ni terminal positif. Elektrod yang bersambungan dengan terminal positif akan jadi terminal positif. Elektrod yang bersambungan dengan terminal negatif bateri akan jadi negatif. Sama je. Jadi kalau elektrod sudu ni, dia bersambungan dengan terminal negatif dekat bateri ni, dia jadi negatif lah. Cuma nama dia tak sama. Nama dia kat sini katot. Kalau sel bateri, anode. Tu je beza dia, nama beza. Okey, kita sambung balik apa yang berlaku dalam BKB. Okey, BKB tadi ion positif dia akan bergerak ke terminal negatif. Yang ni akan bergerak ke terminal negatif. Okey, dua-dua akan bergerak. Tapi siapa yang terpilih untuk discharge? Yang ni kena tengok siri elektrokimia. Okey, antara copper dengan hidrogen. Okey, copper kat situ, hidrogen kat situ. Siapa yang terpilih? Yang lebih bawah akan terpilih untuk discharge. Confirm lah. Yang terpilih adalah copper. So, copper terpilih Cu2 plus. Bila dia terpilih, bila dia daripada ion, dia akan jadi neutral. Okey, dia akan jadi Cu. Macam mana nak jadi Cu? Dia mesti hilangkan charge 2 plus tu. Nak hilangkan charge 2 plus tu, kalau buang elektron makin dia positif. Jadi kena terima elektron. Berapa? 2 lah. Tambah 2 elektron. Barulah jadi neutral. Okey, kemudian apa yang berlaku di elektron R? Okey, yang berlaku di elektron R, yang ni tadi sudu ya. Ini berlaku pada elektron sudu. Okey, yang berlaku di elektron R adalah ionization. Bermakna kedua-dua ion ini dia bergerak ke elektron R tapi takkan terpilih untuk discharge. Bermakna dia tidak mengalami tindak balas dalam sel tersebut. So, ionization. Okey, ionization bermaksud dia bermula daripada katot lah. Ni cikgu dah tulis dah kat atas ni tadi. Ini dia punya
half ionic equation dia, iaitu electrode cuprum dia terion. Okey, dia ionize. Jadi Cu2+. Okey, dah selesai analisis bikar B. Okey, lebih mudah kalau kamu guna konsep anode cathode. Kalau kamu guna terminal nanti kamu akan salah di bahagian bikar A nanti. Jadi tulis ion positif tu adalah cation. Okey, dia adalah cation. Ion negatif tu adalah anion. Okey, so yang bergerak, cation dia akan bergerak ke terminal negatif iaitu cathode. Kemudian anion dia akan bergerak ke terminal positif iaitu anode. Okey, ini untuk sel elektrolisis. Jadi kamu kena pegang konsep cation bergerak cathode, anion bergerak ke anode. Tak kiralah sel tersebut adalah sel kimia ataupun sel elektrolisis. C mesti jumpa C, A jumpa A. Sebab nanti dia akan kalau kamu guna positif, ion positif akan bergerak ke terminal negatif, ion negatif akan bergerak ke terminal positif. Dia akan jadi betul di sel elektrolisis sahaja. Dia akan jadi salah di sel kimia. Okey, apa yang berlaku dalam bikar A pula? Okey, kita tengok ya. Dalam bikar A, kalau sel itu bateri, anode wajib ionization. Tak perlu fikir dah faktor apa. Okey, jadi anode ni mesti dia akan ionization, dia akan berlaku pengionan elektrod. So elektrod tu akan bertukar jadi Zn2+. Dia akan masuk dalam elektrolit lah. Okey, jadi half ionic equation dia daripada elektrod, jadi dia neutral lah, dia atom Zn, dia akan jadi Zn2+. Okey, so nak jadi 2+, dia mesti buang 2 elektron. Okey, kemudian elektrod Q. Elektrod Q ni terminal positif. Okey, dia terminal positif. Ini adalah elektrod Q. Elektrod Q. Dia terminal positif. So, okey, sekarang kita tengok apa yang berlaku di elektrod Q pula. Okey, untuk elektrod Q, okey, elektrod Q okey, dia adalah terminal positif. Okey, yang pergi kepada elektrod Q bukan ion negatif, bukan. Sebab tu cikgu cakap tadi, jangan tengok terminal. Dia akan betul di bahagian ni. Bahagian sel elektrolisis dia betul, tapi di bahagian sel kimia dia akan salah. Jadi kalau boleh C jumpa C, A jumpa A. So positif ni apa nama dia tadi? Okey, nama dia adalah cathode. Okey, nama dia adalah cathode. So yang pergi ke situ adalah cation. Awak kan tahu kan, cation adalah ion positif. Nampak tak salah ni? Kalau tengok tanda negatif positif tu. Kalau awak guna perkataan cathode anode, cation anion, awak akan selamat. So yang bergerak ke elektrod Q, ion yang bergerak ke elektrod Q adalah cation, iaitu siapa cation yang ada dalam elektrolit bikar A, kita ada Na+, okey, dalam air kita ada H+. Jadi tengok electrochemical series. Okey, Na di sini, kemudian H kat bawah. Jadi H lebih bawah lah. Faktor kepekatan tak ada, dia tak mention kepekatan bagi larutan natrium klorida tu. Jadi faktor position sahaja yang berlaku kat sini. Okey, so H+ akan terpilih untuk discharge. H+,
Okey, dia akan jadi H. Okey, nak jadi H, nak hilangkan plus ni, dia kena terima elektron lah, 1 elektron. Kemudian kita seimbangkan H, atom H tak wujud lah produk tu. Dia wujud sebagai gas, hidrogen gas. So seimbangkan, kalau kat sini ada dua atom hidrogen, kat sini perlu ada 2 atom hidrogen juga. So letak 2. So charge pun akan berubah kat sini. Okey, 2 darab dengan plus, dia akan jadi 2 plus. So elektron kena ada 2 jugalah kat sini supaya total charge kat sini kosong, sama dengan H2 kat sini kosong. Molekul hidrogen charge dia kosong. So kat sini 2 negatif 2 daripada elektron tu, negatif 2 tambah dengan charge bahagian ni, 2 darab plus, okey, plus 2. So dapat kosong lah kat sini. Tu sahaja.